itu saya nak bagi tahu terutama sekali kepada penyokong-penyokong bosku. Ya. Saya ni pun boleh dikatakan penyokong tegar bosku. Saya nak nyatakan di sini, jangan termakan dengan taktik-taktik halus yang menyatakan kita buat semua ini demi bosku. Oh, itu tak betul. Ini Perikatan Nasional pimpinan tertentu, ada juga yang kawan-kawan saya daripada Perikatan Nasional hubungi, you kena faham ni, kita buat ni untuk bantu bos you keluar. Oh, Saya nak beritahu, saya boleh dikatakan ada ruang juga ataupun peluang jumpa Datuk Seri Najib, terutama sekali waktu di mahkamah dan sebagainya, waktu rehat. Datuk Seri Najib tak suruh pun buat begini. Sepengetahuan saya tak ada. Tak ada. Dan Datuk Seri Najib pun dia tak, yang sebenarnya dia tak suka. Ya. Terutama sekali mereka inilah yang pernah membuat dakwaan-dakwaan yang sangat songsang terhadap beliau. Ya, dialah. Termasuk tun-tun tertentu. Tak apalah. Ya. Tapi jadi sekarang ini cubaan nak pecahkan UMNO, salah satu isu dia adalah isu Datuk Seri Najib. Betul. Dan dicuba untuk bagi suasana jadi tak cantik. Dan ada di kalangan mereka cuba nak pujuk ahli-ahli parlimen yang ke-13. Tadi yang 12 tu confirm dah. Ya. 12, 10. Tapi yang ke-13, yang ke-14, yang ke-15 mungkin tajuk dia Datuk Seri Najib. Kita akan cuba buat begini. Aduh, ini semua kadang-kadang penyokong Datuk Seri Najib. Saya nak bagi tahu Datuk Seri Najib dia bukan cara dia agresif ataupun cara nak buat gila babi. Dia adalah seorang pemimpin yang ikut saluran. Ya, cuba brain lah. Jangan tak boleh brain lah. Yes. Ayat-ayat kita tak boleh brain lah. Sebab mereka inilah yang bertanggungjawab. Yang merosakkan Datuk Seri Najib. Yang akhirnya Datuk Seri Najib sampailah ke peringkat dipenjarakan di penjara Kajar. Tapi hari ini mereka pula mengatakan, kalau mereka nak jadi pejuang. Kami berjuang untuk Najib. Ini I cannot brain lah. Yes, betul. Dalam waktu yang sama, sekarang ni, kita sepatutnya menyokong usaha. Tak kisahlah, kalau nak jadi pembangkang pun, jadilah pembangkang yang konstruktif. Yes, betul. Kalau apa yang dilakukan oleh Tuan Anwar Ibrahim itu tak betul, kritiklah. Kritik. Bukan maki hamun apa. Dia dalam mahkamah pun, dalam parlimen, dia ada sistem dia, ada ruang untuk kita bercakap. Dan face to face hari Selasa. Yes. Jadi kadang-kadang apabila kamu bercakap pun kadang-kadang tak ada standard, lebih kurang adik sikit pada orang panggil pidato bawah 15 tahun ni tak guna. Jadi tak semua saya tengok ada ahli-ahli parlimen tertentu kadang-kadang Allah, aku lagi steady lah kadang-kadang cakap. Jadi orang panggil, bawa lah satu. You nak complain. Anwar Ibrahim pun bukan maksud. Dia manusia biasa. Jadi kalau lah kata nampak dia ada macam orang kata corner sikit. Hak tu laju sikit. Tak betul itu. Tegur cara berdepan. Betul. Ini kadang-kadang dia cakap, saya tengok bila saya cek dalam YouTube ataupun Facebook ni pelbagai sudut. Banyak ahli pembangkang. Tak ada dalam Dewan. Betul. Padahal rakyat di kawasan dia pilih dia untuk bercakap tertentu terutama sekali dalam isu kawasan. Macam saya merasakan ada orang menafikan, ada pemimpin mengatakan tak ada langkah Dubai ni. Tetapi yang hairannya tu Menteri Besar you kata ada. Ini masalah ni besar ni. Dia kata tak ada. Sedangkan PMX dia kata dia dapat tahu. Presiden UMNO tu kata dapat juga input, dapat laporan, mengatakan memang ada mereka. Daripada bidang kuasa. Bidang kuasa Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Perak. Ketua Menteri Pulau Pinang terhad. Walaupun mereka ada kuasa, mereka ada teman-teman tertentu, teman daripada penguatkuasa tertentu. Tapi bidang kuasa Perdana Menteri lain. Tapi yang seronok dia because dia kata bahawa dia yakin Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yakin langkah Dubai akan menjadi kenyataan. Namun tidak boleh mendedahkan butiran. Artinya dah lah. Artinya ada. Presiden pun menyatakan bukan cerita rekaan. Bukan cerita rekaan. Tapi sekarang ni bila benda itu gagal. Apabila ni gagal ni? Ni dah memang confirm gagal lah. Ini dah masuk. Ini berapa bulan dah ni? Ada 4 bulan. Tapi hari itu dengar kata macam hari Jumaat. Dia orang kata lepas Kemaman menang. Kira nak jadi dah tu. Kira masa tu memanglah lepas Kemaman ni Samsuri lah jadi Perdana Menteri. Kalau tu beralih pula daripada Samsuri pergi ke Sarawak pula.
Lepas tu beralih pula kata hari Jumaat. Kemudian kata pula hari Isnin. Kata pula sebelum 31 Disember. Jadi kadang-kadang kalau kita minta rakyat Ya. Malaysia lah khususnya tumpu perhatian kepada apa kerja masing-masing, jangan orang panggil apa terlalu fikirkan. Saya tengok kadang-kadang macam di England dan di Singapura, Ya. jiran kita, Thailand, Ya. yang kalang kabut tempoh hari politik, 3 bulan tak boleh tubuh tak kerajaan. boleh tubuh kerajaan. Apabila tubuh kerajaan, tutup buku, Perdana Menteri tumpu perhatian kepada... Cerita terus bergerak. Begitu. Tapi di Malaysia ni, hari ni Perdana Menteri yang kat Supah, esok lusa, start dah. Dah start nak perang. Jadi, sampai bila benda ni nak tamat, rakyat nak tumpu perhatian pada masalah ekonomi rakyat. Lepas tu macam mana pemikiran kepala otak Perdana Menteri nak fikir tentang rakyat? Ya. Dia nak kena buat design ini macam mana, ini macam mana. Okey, begitu juga Perdana Menteri sebelum ini duk plan macam ni, tiba-tiba sekali ada ganggu, sekali ada ganggu ni. Ada kerengga. Ada kerengga. Saya setuju juga dengan Sanusi. Sebab kadang-kadang ni walaupun tak ada angin, tapi kalau ada monyet di pokok tu pun goyang, pokok tu goyang juga. Betul ada. Jadi Artinya ada lah. Artinya ada. Dia sangat-sangat bersetuju untuk benda ni jadi kenyataan. Sebab akan ada pimpinan PAS jadi menteri. Itu harapan mereka. Yes. Jadi makna kata di sini yang dia orang sokong tempoh hari di parlimen untuk akta lompat parti ni apa cerita? Jadi saya nampak tidakkah ini munafik? Ya. Betul lah. Jadi saya nampak kita hormat kawan-kawan kita dalam PAS. Tapi kadang-kadang bagilah rakyat hormat juga kamu. Jadi kalau kamu buat kenyataan macam ni, ahli parlimen PAS ada hampir 49 orang di parlimen. Betul. Tempoh hari undi, sokong. Akta anti lompat. Yes. Tapi hari ini you buat kenyataan, sedang ada. Makna kata kamu, sebahagian daripada kamu, kemungkinan terlibat dalam langkah Dubai ni. Jadi kalau macam ni, kamu kira... Saya tak mau maki lah. Jangan. Live saya ni tak ada untuk bagi orang. Jadi cuma... Sabar. eh. Memang panas. Kadang jadi orang kata... Jangan munafik lah. Saya cukup lembut ni. Lembut lah tu. Jangan Belajarlah untuk berlembut, duai sahabatku, saudara Datuk Zamil Ibrahim. Jangan munafik lah. Sebab kadang-kadang bila kita duk buat... sebelum ini mungkin kita pun pernah marah kat Anwar Ibrahim nak buat langkah apa di 16 September. Tapi bila sekarang akta lompat parti dah buat. Tak boleh lah. Kalau kamu suka tak suka kat Perdana Menteri ni pun, tunggu pilihan raya ke-16, atok strategi cantik. Lawan betul-betul. Lawan, kamu menang, kamu perintah lah. Tak payahlah maki hamun sekarang. Sekarang ni, contoh macam di Kedah. Saya duk tengok dia punya kadang-kadang kegila babian itu kadang-kadang timbul. Apabila saya heran, sebab saya ambil contoh macam ni lah bang. Menteri Besar Kelantan. Sekarang ni. Apa dia tak maki dekat Anwar Ibrahim? Tapi bila dia jadi menteri besar, saya tengok perwatakan dia dah berubah. Hormat dia kepada Anwar Ibrahim lain. Sebab mungkin dalam hati dia, itu Perdana Menteri Malaysia datang Kelantan, aku hormat. Kenalah. Hormat. Dan selepas itu pun dia tak ada kata lepas Perdana Menteri tengok banjir belah. Apa ni, saya kemarin waktu lawatan banjir, saya tak boleh duduk tepi. Masa makan pun mereka tak bagi saya makan. Itu tak betul tu. Betul. Dan dia tak sebut itu. Kalau ada sikit-sikit pun saya tengok dia tak sebut. Tak macam ada satu kawan kita. Anwar Ibrahim bawa dia pergi Thailand lah, bawa pergi kerusi tak ada lah, apa makan tak cukup, nak cerita apa kat orang. Tu ni kadang-kadang protokol, kadang-kadang mungkin ada silap. Pada peringkat awal saya dipahamkan dia tidak dijemput. Dia kata itu ada Little Napoleon apa. Yes. Panaslah cara kita. Jadi dalam pentadbiran PMO dan sebagainya, mereka hantar sini macam ni. Datuk Seri tunggu. Macam tu. Betul. You tuan tanah di Kedah. Saya akui dia tuan tanah ataupun kerajaan negeri Kedah. Okey, setakat mana? You punya bidang kuasa you. Tapi semua program diatok oleh dua kerajaan negara, bukan dua kerajaan negeri. You kena hormat lah yang main ni atas urusan negara. Bukan urusan negeri. Dan bukan waktu kempen pilihan raya. Bukan. Ini pasal negara. Masa kempen pilihan raya boleh lah jadi sebagai pegawai perang besar. Bukan. Satu lagi. Kepada 4 negeri inilah. Okey. Kelantan, Kedah,
Terengganu, Perlis. Hmm. Tidak ada ruang untuk pihak Barisan Nasional maupun Pakatan Harapan nak tebuk atap. Saya nampak begitulah sekarang. Tak ada. Jadi kalau tak ada, kami pun daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sebagainya tumpu perhatian kepada apa kita nak buat strategi untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Betul. Susun balik kerja, Susun balik. atok balik, bagi rakyat suka balik macam mana cara dia. Dan kita tiada ruang dan tak ada terlintah untuk nak tepuk atap. Betul. Walaupun kepala otak mereka ni sekarang ni, Perikatan Nasional sedang cuba untuk tebuk atap kerajaan persekutuan. Ya. Ini disahkan. Ya, ya. Apabila dia kata ada Ada mungkin boleh terjadi. Ah. Boleh berjaya. Tak, saya Zabel, saya melihat keadaan-keadaan beginilah yang sesuatu yang ketidakadilan dilakukan oleh mereka. Kerajaan persekutuan mau dia buat atap, tapi usik sikit kerajaan Kedah bagai narak melenting. Usik kerajaan Terengganu melenting. Nah, kita tak pernah usik pun, kita rasa kita menghormati keputusan demokrasi. yes. Sekarang ni bahawa kerajaan Parti Pakatan Harapan dia dapat 82 kursi. PAP lah dia perintah. Hampa dapat 73 lah, dia dah kurang lagi lah. Bertambah berkurang lagi. Itu bab dari segi the numbers, game on the numbers. Cuma apabila kerajaan, pegawai-pegawai, penguatkuasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab, melakukan siasatan. Sebab banyak sangat laporan-laporan apa semua. Nak buat sekarang ni mau membenderas supaya negara kita bersih, tak ada lagi. Jangan lupa Saudara Zamir. Waktu Pak Jokowi mula-mula perintah negara Indonesia, beliau diserang habis-habisan. Apabila kartel-kartel, orang yang rasuah semua menentang dia. Yes, betul. Tapi bila seorang lebih seorang ke dalam, bukan tindakan diambil. Termasuk rakam baik Presiden Soeharto. Betul. Dia ambil, dia tak peduli pun. Salah seorang orang yang kaya di Indonesia. Dan sekarang hari ini mereka mendewakan Pak Jokowi. Tetapi malangnya sebab di Indonesia tu boleh dapat dua penggal. So saya harap begitu juga. Sekarang macam sekarang lah contoh. Saudara Zamir. Dulu bagai narak orang kata Tok Najib. Oh, Tok Najib tak kenal, dah kenal. Sekarang rindu zaman Najib. Pula dah. Jangan kita mengulangi apa yang berlaku pada PMX ni.